Kubu Kemanusiaan di Kuala Lumpur. Pada pukul 4 pagi, tontonan video itu melepasi 20 juta. Dan pada saat itu, seluruh kefahaman dunia perubatan barat telah diterbalikkan sepenuhnya. Mengapakah seorang pakar bedah neuro terkemuka dari Itali berdiri dengan linangan air mata di lobi sebuah hospital di Kuala Lumpur, Malaysia? Bukan sahaja saya. Pakar-pakar perubatan terulung dari Jerman, Prancis, Amerika Syarikat, malah Jepun, kini semuanya menumpukan perhatian mereka kepada negara kecil di Asia Tenggara ini. Pada tahun 2026 hari ini, bagi kami para dokter barat yang sudah terbiasa dengan bil yang melambung tinggi dan penantian yang tidak berkesudahan, apa yang ditunjukkan oleh Malaysia sama sekali bukanlah sekadar teknologi perubatan yang dingin. Sebaliknya, ia adalah satu pengajaran yang menggegarkan jiwa tentang hak asasi manusia. Malah media arus perdana Eropah dan Amerika yang selama ini angkuh terpaksa tunduk mengakui, Malaysia, dengan sekeping kad chip kecil dan hati yang penuh belas kasihan, telah memalukan sistem kesihatan seluruh dunia. Sekarang, izinkan saya membawa Anda kembali ke titik permulaan yang meruntuhkan kepercayaan saya, tetapi pada masa yang sama amat mengagumkan. Segala-galanya bermula dengan satu data yang pada mulanya kedengaran tidak masuk akal bagi semua orang. Pernahkah Anda bayangkan, sebuah negara yang sering dipandang rendah di persada antara bangsa, sering menjadi mangsa tekanan politik, tiba-tiba muncul sebagai juara? Dalam Indeks Penjagaan Kesihatan Global 2024, Malaysia dengan skor cemerlang 88-72 telah menewaskan 110 negara lain, termasuk Korea Selatan, Australia, dan Swedia, untuk merangkul gelaran nomor 1 dunia secara mutlak. Ketika saya pertama kali melihat laporan ini di pejabat saya di Milan, saya hanya tersenyum sinis. Saya menganggapnya sebagai satu kesilapan statistik, atau mungkin sekadar satu propaganda oleh orang Timur untuk menaikkan nama mereka. Nama saya Alessandro Ricci. Saya lulusan University Bologna, university tertua di dunia barat. Saya memegang 2 paten dalam bidang neurologi dan telah berkhidmat di pusat-pusat perubatan paling elit di Milan dan New York selama lebih 20 tahun. Dalam pengetahuan saya, perubatan di Asia, selain Jepun yang boleh dianggap setanding, hanyalah sinonim dengan kesesakan, kelam kabut, dan kekurangan sistem yang teratur. Dengan keangkuhan dan prasangka yang menebal inilah, saya menerima jemputan untuk program pertukaran jangka pendek di Hospital Kuala Lumpur, sebuah hospital pengajar di bawah Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Sebelum berangkat, saya berasa sangat gah. Saya membayangkan diri saya akan pergi untuk mengajar doktor-doktor di negara yang kurang maju itu, menunjukkan kepada mereka apa itu perubatan jitu barat yang sebenar. Lagipun, di negara saya, Itali, walaupun kami berbangga dengan tradisi perubatan awam kami, realitinya amat menyedihkan. Pesakit sering perlu menunggu, sehingga 6 bulan atau lebih lama hanya untuk satu imbasan MRI. Koridor diwat kecemasan sentiasa dipenuhi dengan warga emas yang mengerang kesakitan tanpa diendahkan sesiapa. Manakala di Amerika Syarikat, tempat saya pernah bekerja, keadaannya adalah ekstrim yang berbeza. Rawatan perubatan telah menjadi permainan istimewa untuk golongan kaya. Saya sendiri telah menyaksikan ramai golongan kelas pertengahan diisytiharkan muflis hanya kerana satu pembedahan yang tidak dijangka. Malah ada seorang ibu, demi menjimatkan beberapa ratus dolar kos ambulans, berlari dalam salji tebal sambil mendukung anaknya yang sedang demam panas dan sawan. Selama 20 tahun, saya sudah lali dengan tragedi-tragedi ini, menganggapnya sebagai kejahatan yang tidak dapat dielakkan akibat sumber perubatan yang terhad. Saya yakin bahwa tidak ada sistem perubatan yang sempurna di dunia ini. Kalaupun ada, ia pastinya di barat, bukan di negara kecil yang sering dipandang sebelah mata di peta dunia itu. Namun, ketika saya menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, saya tidak sedar bahwa pandangan dan nilai perubatan yang telah saya bina selama 20 tahun akan hancur berkecai dalam tempoh 72 jam berikutnya. Ini bukan pertukaran akademik biasa. Ini adalah satu persoalan jiwa. Saya pikir saya datang membawa pisau bedah, tetapi Malaysia bersedia mengajar saya bagaimana untuk memegang tangan pesakit. Detik pertama yang menggegarkan jiwa saya bukanlah berlaku di dalam dewan bedah yang canggih, tetapi di hadapan kaunter pendaftaran hospital dalam masa hanya sesaat. Itu adalah pagi Isnin pertama selepas saya tiba di Kuala Lumpur. Saya mengikuti wakil Malaysia dalam program pertukaran ini.
seorang pakar bedah neuro terkemuka bernama Dr. Harith masuk ke lobi utama Hospital Kuala Lumpur. Walaupun mengikut standar barat yang paling ketat, kebersihan dan keteraturan di sini tidak dapat dipertikaikan, tetapi otak saya masih dikuasai keangkuhan. Fizikalnya hebat, tapi apa gunanya? Fikir saya. Ujian sebenar sebuah sistem perubatan terletak pada proses pentadbiran dan kelulusan insurans yang memeningkan. Di Amerika, seorang pesakit luar boleh menghabiskan separuh hari hanya untuk mengisi borang rekod perubatan dan menunggu kelulusan daripada syarikat insurans. Jika perlu mendapatkan image MRI dari hospital lain, ia adalah satu mimpi ngeri yang memerlukan panggilan telepon dan faks yang tidak terkira banyaknya. Kami tiba di sebelah kaunter pendaftaran. Seorang pakcik tua berambut putih berjalan terhuyung-hayang ke hadapan. Tiada file rekod perubatan yang tebal, tiada borang tuntutan insurans yang rumit. Dia hanya mengeluarkan sekeping kad chip kecil dengan gambarnya dari poket. "Apa itu?" tanya saya sambil mengerutkan dahi. "Itu MyCard kami. Kad pengenalan kesehatan nasional kami," jawab Dr. Harith dengan tenang. Petugas kaunter mengambil kad itu, memasukkannya ke dalam pembaca kad. "Bip." Hanya sesaat. "Alessandro, tengok sini," kata Dr. Harith sambil menunjuk ke skrin maklumat perubatan di sebelahnya. Saya mendekat dan mata saya terbeliak. Di skrin itu, terpapar rekod perubatan pakcik itu sepanjang 10 tahun yang lalu. Setiap butiran pembedahan, malah image X-ray yang diambilnya minggu lepas di sebuah klinik desa kecil 300 km dari Kuala Lumpur, semuanya muncul serta-merta dalam image beresolusi tinggi yang sangat jelas di hadapan kami. Apa yang lebih membuatkan saya terpana ialah, di sudut kanan atas skrin, satu amaran berwarna merah tiba-tiba berkelip. "Ini adalah sistem awan data raya perubatan yang dibangunkan oleh Malaysia sendiri," suara dokter. Harith dipenuhi dengan kebanggaan yang tidak dapat disangkal. Sistem ini sedang membuat perbandingan silang rekod ubat-ubatan pakcik ini secara masa nyata. Ia mengesan bahawa beliau alah kepada sejenis antibiotik tertentu, jadi ia serta-merta mengeluarkan amaran untuk menyekat preskripsi ubat itu kepada semua doktor di seluruh Malaysia. Saya terpaku memandang skrin itu, terasa seperti ditampar dengan kuat. Bagaimana ini mungkin? Di Eropah dan Amerika, yang kononnya gergasi teknologi, kami masih terperangkap dalam lumpur sistem hospital berbeza yang tidak boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Kami mempunyai peralatan paling mahal, tetapi kami tidak dapat melindungi keselamatan ubat seorang warga emas dalam masa sesaat. "Kos penyelenggaraan sistem ini pasti sangat tinggi, kan?" tanya saya dengan suara yang bergetar, coba mencari sedikit maruah sebagai orang barat. Di Amerika, kos pentadbiran perubatan dan komisen insurans swasta sahaja merangkumi sebahagian besar perbelanjaan kesihatan. Bagaimana rakyat biasa mampu menanggung sistem sehebat ini? "Doktor," Harith menoleh, memandang saya dengan pandangan penuh belas kasihan, seolah-olah melihat seseorang yang sesat. "Alessandro, di Malaysia, kad ini melindungi sehingga 99% rakyat. Malah warga asing yang menetap secara sah juga menikmati hak yang sama." Dia berhenti sejenak, kemudian menyebut satu angka yang membuat saya rebah. "Dan kos pengurusan pentadbiran untuk keseluruhan sistem kesihatan awam kami ini, kurang daripada 2%. 2%. Saya terasa pening. Ini bermakna setiap sen yang dibayar oleh rakyat benar-benar digunakan untuk nyawa pesakit, bukan masuk ke dalam poket syarikat insurans swasta dan syarikat gergasi yang tidak berhati perut. Melihat pakcik itu hanya membayar charge yang sangat sedikit, setara dengan harga beberapa cawan kopi, sebelum berjalan dengan penuh maruah ke bilik konsultasi. Tiba-tiba saya teringat akan ibu di New York yang menangis tersak-esak di pintu wad kecemasan kerana tidak mampu membayar kos insulin. Kami orang barat selalu berbangga dengan hak asasi manusia, sentiasa menuding jari kepada negara lain. Tetapi, apa sebenarnya hak asasi manusia? Adakah membiarkan orang miskin menunggu mati kerana tidak mampu mendapatkan rawatan adalah kebebasan yang kami agung-agungkan? Di hadapan kacip kecil Malaysia ini, buat pertama kalinya saya merasakan sistem perubatan barat yang kami banggakan itu hanyalah satu jenaka yang primitif. Tetapi, persoalan dalam hati saya semakin mendalam. Di sebalik sistem data raya awan yang begitu besar, canggih, inklusif, dan hampir tidak berorientasikan keuntungan ini, pastinya memerlukan kuasa pengkomputeran dan tenaga kerja yang amat dahsyat untuk menyelenggaranya.
Mesin tidak akan berjalan sendiri. Pasti ada sekumpulan orang yang bekerja tanpa henti di belakang tabir. Bagaimana mereka melakukannya? Saya menggumam sendirian. Dokter. Harith menepuk bahu saya, pandangannya menjadi luar biasa dalam. Esok pukul 4 pagi, saya akan bawa kamu ke satu tempat. Di sana ada jawaban yang sebenar. Pukul 4 pagi? Apa yang ada di sana? Saya tidak tahu, tetapi saya dapat merasakan bahwa saya akan menyentuh jiwa yang paling agung dan mengagumkan di negara ini. Pukul 3:30 pagi, saya langsung tidak boleh tidur. Pikiran saya dipenuhi dengan kejutan daripada kad-chip kecil semalam dan janji misteri doktor. Harith, pukul 4 pagi, ada jawaban yang sebenar. Di barat, hospital pada pukul 4 pagi, selain daripada rintihan diwat kecemasan, hanyalah sunyi sepi seperti kubur. Sistem perubatan adalah sebuah jentera gergasi yang dingin, tidak memerlukan kehangatan manusia. Dengan penuh keraguan, saya mengikut doktor. Harith melalui jalan-jalan Kuala Lumpur yang sejuk, menuju ke sebuah bangunan yang luarannya sangat biasa. Ini Pusat Kawalan Data Kesihatan Nasional Malaysia. Apabila pintu berat itu ditolak, saya menjangkakan akan melihat deretan pelayan komputer yang sejuk mengeluarkan cahaya biru malap. Namun, pemandangan di hadapan saya membuat saya tergamam. Seluruh dewan itu terang benderang seperti siang. Tiada bunyi deruman mesin, hanya bunyi ketukan papan kekunci yang nyaring dan perbincangan perlahan daripada puluhan orang. Ada yang memakai kot putih, ada yang hanya memakai kemeja teh biasa. Mata mereka tertumpu pada skrin data yang padat di hadapan mereka. Skrin itu memaparkan aliran pesakit kecemasan masa nyata dari setiap hospital di seluruh Malaysia, kadar penggunaan katil, malah amaran awal wabak penyakit berjangkit tertentu di peringkat daerah. Awalnya mereka bekerja. Apa yang mereka buat? Tanya saya, terkejut. Pada ketika itu seorang lelaki pertengahan umur dalam lingkungan 50-an dengan pandangan yang sangat tajam berjalan ke arah kami. Ini Sifu Hamid, pengurus besar pusat data ini. Di Malaysia, kami memanggil seseorang yang telah mencapai tahap kemahiran tertinggi dan mendedikasikan diri sepenuhnya dalam bidangnya sebagai Sifu. Ia adalah satu bentuk penghormatan budaya yang mendalam. Sifu Hamid menghulurkan secawan teh tarik panas kepada saya dan berkata dengan tenang, "Dr. Alessandro, apa yang Anda lihat adalah rutin harian kami. Sekarang adalah waktu kritikal untuk pengagihan semula katil hospital dan sumber perubatan di seluruh negara secara masa nyata. Kami mesti menggunakan data raya dan algoritma AI untuk menyelaraskan semua sumber ke tahap yang paling optimum sebelum waktu puncak klinik pesakit luar pada pukul 7 pagi. Dengan cara ini, tiada seorang pun pesakit hari ini akan menderita di koridor kerana menunggu katil." Saya memandang sekeliling dengan penuh rasa tidak percaya. Di Amerika, untuk membuat syarikat-syarikat perubatan yang berbeza berkongsi data adalah lebih sukar daripada mendaki langit. Setiap hospital, demi kepentingan komersial, menganggap rekod perubatan sebagai rahasia tertinggi. Saya menunjuk ke arah anak-anak muda yang sedang sibuk menulis kod program. Untuk menyelenggara sistem yang begitu besar dan masa nyata ini, kerajaan pasti membayar gaji yang sangat tinggi kepada jurutera-jurutera terkemuka ini. Dr. Harith dan Sifu Hamid saling berpandangan dan tersenyum. Senyuman itu mengandungi sejenis kebanggaan yang saya, sebagai orang barat, tidak dapat fahami. "Tidak, Alessandro, kamu silap," kata Dr. Harith. Suaranya dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Separuh daripada mereka di sini langsung tidak menerima 1 sen pun daripada kerajaan. Mereka datang dari sebuah komuniti teknologi sivil di Malaysia yang dipanggil Komuniti Kod Wawasan. Organisasi berpusat rakyat ini, yang ditubuhkan pada tahun 2012, menghimpunkan jurutera perisian terkemuka dan warga negara yang prihatin dari seluruh Malaysia. Sifu Hamid menunjuk ke satu set modul yang sedang dikemas kini di skrin besar. Masih ingatkah wabak pandemik yang melanda dunia beberapa tahun lalu? Ketika negara-negara Eropah dan Amerika terjerumus dalam pembelian panik dan rusuhan kerana pengagihan bekalan yang tidak sekata, kumpulan penggodam yang tidak tidur inilah yang, dalam masa beberapa hari sahaja, menggunakan data terbuka kerajaan untuk membangunkan peta vaksin dan bantuan yang mengejutkan dunia. Mereka membolehkan setiap rakyat Malaysia melihat dengan tepat di mana terdapat bekalan dan pusat bantuan di telefon bimbit mereka. Mereka menggunakan kuasa teknologi untuk menenangkan kepanikan seluruh masyarakat. Saya berdiri kaku, cawan di tangan saya sedikit bergetar,
Di dunia saya, gergasi teknologi Silicon Valley membangunkan perisian perubatan untuk memerah setiap sen terakhir dari syarikat insurans. Manakala di negara yang sering dipandang rendah ini, otak-otak terhebat dengan kemahiran bertaraf dunia ini pada pukul 4 pagi yang gelap, secara sukarela menulis kod program yang menyelamatkan nyawa untuk rakyat senegara mereka. Ini bukan lagi pengkomputeran mesin yang dingin. Ini adalah fabrik sosial yang paling dalam bagi sebuah negara. Kenapa kamu buat semua ini? Soalan itu terpacul dari mulut saya. Suara saya kedengaran sedikit janggal di dewan yang luas itu. Di barat, ini adalah satu kegilaan yang tidak dapat difahami. Kami dididik sejak kecil untuk bekerja keras demi gaji yang lebih tinggi, jawatan yang lebih baik. Kumpulan jurutera yang hebat ini, jika mereka pergi ke Silicon Valley atau Milan, gaji yang mereka dapat mungkin 10 kali ganda atau 100 kali ganda lebih tinggi. Sifu Hamid menghentikan kerjanya, berpaling dan memandang saya dengan pandangan yang dalam. Dr. Alessandro, suaranya tidak kuat, tetapi setiap perkataan itu seperti tukul yang menghentam jantung saya. Di negara tuan, perubatan mungkin satu perniagaan yang sophisticated, satu alat untuk membezakan kelas dan kekayaan. Tetapi di Malaysia, perubatan bukan perniagaan, tetapi penghormatan mutlak terhadap nyawa. Dia menunjuk ke arah angka-angka yang sentiasa berkelip di skrin besar data pesakit yang sedang menerima rawatan di seluruh negara. Di hadapan nyawa, tiada perbezaan antara kaya dan miskin. Kami semua di sini masih berjaga pada pukul 4 pagi, kerana kami tidak mau melihat seorang pun rakyat senegara kami ditinggalkan oleh masyarakat ini hanya kerana tidak mampu menanggung kos yang tinggi atau kerana birokrasi dan kelambatan sistem. Pandangan Sifu Hamid menjadi sangat teguh, malah memancarkan sedikit cahaya suci. Kami mereka bentuk sistem ini bukan untuk memaksimumkan keuntungan. Kami mereka bentuknya untuk memastikan di tanah ini tiada sesiapa pun yang akan dilupakan. Inilah keyakinan kami sebagai rakyat Malaysia. Kata-kata itu seperti panahan kilat yang serta-merta merobek keyakinan buta saya terhadap tamadun Barat selama 20 tahun. Demokrasi. Kami orang Barat sentiasa melaungkan perkataan demokrasi. Kami menggunakan undi untuk memilih ahli politik. Kami melaungkan kebebasan di dataran awam. Tetapi apabila rakyat kami jatuh sakit, mereka hanya boleh menggigil di hadapan bil insurans yang mahal dan senarai menunggu yang panjang. Manakala negara ini, yang sering disisihkan di pentas antara bangsa, yang suaranya sering tidak didengari, telah menunjukkan kepada seluruh dunia dengan tindakan yang paling nyata, apa itu demokrasi dan hak asasi manusia yang sebenar. Mereka tidak hanya menjadikan demokrasi sebagai slogan, tetapi menulisnya ke dalam setiap baris kod program yang melindungi nyawa rakyat mereka. Mereka telah melembagakan empati dan belas kasihan menjadi satu jaringan perlindungan kesihatan yang mengagumkan dunia. Saya teringat kembali kepada Pak Cik di lobi hospital semalam. Ketenangan dan maruah di wajahnya adalah hasil daripada keringat kumpulan jurutera dan petugas kesihatan. Mata saya tiba-tiba terasa panas. Selama 20 tahun, akhirnya saya faham. Sistem perubatan sempurna yang saya cari selama ini sebenarnya tidak wujud di hospital-hospital swasta barat yang mewah dan mahal. Ia wujud di sini, di Malaysia. Kamu semua sungguh hebat, saya menggumam. Suara saya sedikit bergetar. Dr. Harith berjalan ke sisi saya, menepuk bahu saya dengan lembut. Tidak, Alessandro, bukan kami yang hebat. Suara doktor. Harith mengandungi sedikit kepahitan, tetapi juga kebanggaan yang tidak terhingga. Yang hebat adalah negara ini, yang walaupun sering dipandang rendah oleh dunia, tetap bertegas untuk menjaga rakyatnya sendiri dengan standar yang tertinggi. Pagi itu, saya tidak pulang ke hotel untuk berehat. Saya tinggal di pusat data, melihat wajah-wajah muda itu bersinar di bawah cahaya skrin. Saya tahu saya mesti melakukan sesuatu. Saya mesti memberitahu seluruh dunia apa yang saya lihat di sini. Saya tidak boleh membiarkan negara yang benar-benar mengamalkan hak asasi perubatan ini terus terkubur di bawah bayang-bayang politik. Kembali ke hotel, saya segera membuka komputer riba saya. Saya akan menghasilkan sebuah dokumentari bertajuk Keruntuhan Perubatan Barat dan Kubu Teguh Malaysia. Saya akan merakamkan dengan jujur sistem kesihatan awam Malaysia yang saya saksikan, para penggodam sivil kod wawasan yang tidak mementingkan diri, dan kata-kata Sifu Hamid yang menggegarkan jiwa itu.
Saya membandingkan rakaman ini dengan imej pesakit yang menangis putus asa karena tidak mampu membayar bil perubatan di Amerika dan warga emas yang mengerang kesakitan karena menunggu katil di Itali. Ia adalah satu perbandingan yang paling kejam. Di akhir video, saya berkata di hadapan kamera, menyuarakan penyesalan dari lubuk hati saya. Selama 20 tahun, saya pikir Barat memimpin dunia. Saya pikir sistem perubatan kami tidak dapat diatasi. Tetapi saya silap. Di Malaysia, saya melihat keagungan yang sebenar. Maafkan saya Itali, maafkan saya Amerika. Dalam pelajaran tentang hak asasi perubatan, kami di Barat telah tewas dengan teruk. Saya menarik nafas dalam-dalam dan menekan butang muat naik. Saya tahu video ini akan menjadi seperti bom nuklir, mencetuskan gempar dalam kalangan komuniti perubatan dan industri insurans di Barat. Saya juga tahu bahwa saya akan berhadapan dengan tindak balas dan tekanan yang kejam daripada kumpulan berkepentingan gergasi di Barat. Tetapi saya tidak peduli. Kerana di negara yang sering dipandang sebelah mata ini, saya telah menemui semula kepercayaan asal seorang doktor. Malam pertama selepas video itu disiarkan, saya hampir tidak tidur. Tepat pukul 1 pagi, telepon saya mula bergetar. Bukan sekali dua, tetapi berterusan seperti gempa bumi. Video saya telah tular di forum perubatan dan media sosial. Jumlah tontonan meningkat secara eksponen seperti virus gila. 300.000, 1 juta, 5 juta. Dalam masa 12 jam, topik yang sengaja diabaikan oleh media arus perdana Barat ini telah dinyalakan sepenuhnya. Ruangan komen meletup. Adakah ini benar? Saya sangkakan perubatan di Asia sangat mundur. Ya Tuhan, minggu lepas saya ditolak rawatan kerana tiada insurans. Di Malaysia, dengan hanya beberapa ringgit, mereka boleh berjumpa doktor bertaraf dunia. Ini adalah sindiran terbesar kepada kita yang mendakwa sebagai negara maju. Kenapa kita bayar cukai yang begitu banyak tetapi tidak mendapat layanan seperti ini? Namun, bersama dengan pujian, datanglah kemarahan dan ketakutan daripada kumpulan berkepentingan gergasi di Barat. Keesokan paginya, sepucuk email segera dari Persatuan Bedah Neuro Itali berada di peti masuk saya. Subjeknya hanya beberapa perkataan ringkas. Tarik balik video itu segera, atau tanggung akibatnya. Itu baru permulaan. Seterusnya, saya menerima panggilan daripada wakil perundangan sebuah kumpulan insurans swasta terkenal di Amerika. Mereka pernah membiayai proyek penyelidikan saya. Suara yang dingin kedengaran di telepon. Dr. Alessandro, video Anda mengandungi banyak kenyataan yang mengelirukan. Kami mempunyai sebab untuk mengesyaki Anda telah dibeli oleh kuasa politik tertentu untuk memburuk-burukkan sistem perubatan Barat. Memburuk-burukkan? Saya tidak dapat menahan ketawa sinis. Saya hanya menyatakan fakta. Polisi insurans dengan harga melangit dan klausa penolakan tuntutan kamulah yang merupakan penghinaan terbesar terhadap hak asasi manusia. Jaga percakapan Anda, doktor. Suara di sebelah sana masih tenang, tetapi mengandungi ugutan yang menyejukkan. Kami telah menghubungi Majelis Perubatan Itali. Jika Anda tidak memadamkan video itu dengan segera dan mengeluarkan kenyataan maaf, kami akan memulakan proses semakan semula kelayakan profesional Anda. Pada masa yang sama, semua proyek kerjasama Anda di Amerika akan dibekukan tanpa had masa. Tangan saya yang memegang telepon bergetar. Inilah dunia Barat yang pernah saya banggakan. Apabila seseorang cuba menyelak tirai yang indah itu, mereka akan menunjukkan taring mereka yang ganas. Mereka tidak takutkan saya. Mereka takut pembohongan yang telah mereka reka dengan teliti akan ditembusi sepenuhnya oleh sebuah negara kecil bernama Malaysia. Saya menoleh keluar tingkap. Cahaya matahari Kuala Lumpur sangat indah. Di taman di bawah, beberapa orang warga emas sedang bersenam tai chi. Wajah mereka memancarkan senyuman sihat dan damai. Senyuman yang hanya boleh dimiliki apabila tidak perlu risau akan jatuh muflis kerana sakit. Manakala di seberang dunia, rakyat senegara saya mungkin sedang menggigil dalam kesejukan kerana tidak mampu membayar bil perubatan. Pada ketika itu, Dr. Harith masuk. Dia melihat wajah saya yang pucat dan seolah-olah memahami segalanya. Mereka sudah hubungi kamu? Saya mengangguk, tersenyum pahit. Mereka mahu membatalkan lesen saya. Mereka kata saya telah merosakkan imej negara. Dr. Harith terdiam seketika, kemudian mengeluarkan beberapa dokumen dari poketnya. Ia adalah bukti bagaimana Malaysia sering disisihkan di peringkat antarabangsa. Alessandro, tahukah kamu? Setiap tahun, suara kami di persidangan kesihatan antarabangsa sering tidak didengari. Menteri Kesihatan kami,
seringkali terpaksa menanggung penghinaan seperti ini. Dia menunjuk sekeping gambar. Gambar itu menunjukkan wakil Malaysia sedang cuba bersuara tetapi tidak diendahkan, manakala di dalam dewan, duduknya wakil-wakil dari negara-negara barat yang menuduh saya merosakkan imej mereka. Kerana tekanan politik dan ekonomi, suara kami sering dipinggirkan. Kami dinafikan hak untuk berkongsi pandangan sebagai rakan kongsi yang setara. Suara Dr. Harith sedikit sebak. Virus tidak mengenal sempadan, tetapi politik sengaja melukis garisan pemisah. Kami jelas mempunyai salah satu sistem perubatan terbaik di dunia, tetapi hak kami untuk berkongsi pengalaman dan menyelamatkan nyawa pun dinafikan. Melihat gambar itu, ketakutan di dalam hati saya tiba-tiba hilang. Ia digantikan dengan kemarahan yang tidak pernah saya rasai sebelum ini. Sebuah negara yang sering dipinggirkan oleh dunia, masih berjuang sehabis baik untuk kesehatan seluruh umat manusia. Manakala negara-negara besar yang menganggap diri mereka sebagai menara tamadun, demi melindungi kepentingan syarikat gergasi, berusaha sedaya upaya untuk menutup mulut seorang doktor yang bercakap benar. Ini adalah keabsurdan terbesar abad ke-21. Harith, saya mengangkat kepala, pandangan saya teguh. Tolong sediakan peralatan siaran langsung untuk saya. Kamu mau buat apa? Saya mahu menjawab mereka. Saya menggenggam penumbuk. Bukan saja saya tidak akan memadamkan video itu, saya akan tunjukkan kepada seluruh dunia siapa sebenarnya yang merosakkan imej kemanusiaan. Saya memulakan siaran langsung. Menghadap kamera, saya menunjukkan email ugutan itu dan gambar yang diberikan oleh Harith. Latar belakangnya adalah jalan-jalan Kuala Lumpur yang sibuk dan teratur, dengan menara berkembar Petronas yang megah bersinar di kejauhan. Saya Alessandro Ricci. Sebentar tadi, saya diugut akan kehilangan segala-galanya jika saya tidak menutup mulut. Saya menarik nafas dalam-dalam, suara saya bergema menembusi skrin. Tetapi saya beritahu kamu semua, saya tidak akan tunduk. Kerana berbanding keangkuhan palsu kamu, kebenaran di bumi Malaysia ini lebih layak didengari oleh seluruh dunia. Lihat gambar ini. Saya mengangkat gambar yang melambangkan bagaimana suara Malaysia dipinggirkan. Saya menjerit dengan marah. Sebuah negara yang berada di kedudukan nomor 1 dalam indeks perubatan dunia, suaranya kamu pinggirkan. Manakala kamu di dalam sana bercakap gah tentang hak asasi kesihatan. Siapa sebenarnya yang menghina siapa? Siapa yang mengkhianati sumpah Hipokrates? Siaran langsung itu menjadi titisan terakhir yang memecahkan empangan. Selepas siaran langsung itu tamat, saya pikir saya akan kehilangan segala-galanya. Saya sudah bersedia dari segi mental untuk lesen saya dibatalkan dan nama saya tercemar. Di hadapan jentera modal dan birokrasi yang besar, kekuatan pribadi saya hanyalah seperti sebutir debu. Tetapi, saya telah memandang rendah kuasa kebenaran. Saya juga telah memandang rendah kemarahan yang telah lama terpendam di hati para petugas kesehatan di seluruh dunia. Hanya beberapa jam selepas siaran langsung itu tamat, satu keajaiban berlaku. 2 tanda pagar baharu muncul di media sosial, belajar dari Malaysia dan hak kesehatan untuk semua. Ini bukan kempen pemasaran yang diuruskan oleh mana-mana syarikat perhubungan awam. Ia adalah satu gerakan pemikiran global yang dicetuskan secara spontan oleh petugas kesehatan sebenar dan keluarga pesakit dari seluruh pelosok dunia. Orang pertama yang tampil secara terbuka menyokong ialah Julian, seorang dokter keluarga dari Paris, Prancis. Dia berkongsi semula video siaran langsung saya di Twitter dan menulis, "Alessandro betul. Saya juga pernah melawat hospital di Malaysia. Sistem awan kesihatan dan analisis data masa nyata, mereka sekurang-kurangnya 10 tahun lebih maju daripada apa yang kita panggil perubatan terkemuka Eropah. Sistem kesihatan awam Prancis sedang runtuh, manakala Malaysia telah menunjukkan apa itu kecekapan dan belas kasihan yang sebenar." Seterusnya, seorang pakar bedah veteran dari Jerman memuat naik sebuah video pendek yang menyentuh hati. Dalam video itu, dia dengan letihnya menanggalkan pakaian bedahnya yang berlumuran darah. Sistem hospital kami lumpuh lagi malam tadi. Untuk mengesahkan sejarah alahan seorang pesakit, kami mengambil masa 2 jam, manakala doktor di Malaysia hanya perlukan 1 saat. Inilah harga keangkuhan barat. Kita mesti merendahkan diri dan belajar dari Malaysia. Yang paling mengejutkan datang dari seorang juru rawat senior di sebuah wad kecemasan di New York. Sambil menangis di hadapan kamera, dia mengangkat gambar bil insulin yang mencecah ribuan dolar. Semalam,
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri satu nyawa muda melayang hanya karena dia tidak mampu membayar bil yang tidak masuk akal ini. Manakala negara yang suaranya sering dipinggirkan oleh Pertubuhan Kesehatan Sedunia itu mampu memberikan setiap orang hak untuk terus hidup. Sistem perubatan kita sudah sakit tenat. Ini seperti menjatuhkan domino pertama. Beribu-ribu petugas kesehatan barat, keluarga yang pernah muflis karena kos perubatan yang tinggi, tampil dengan berani. Mereka menggunakan bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol untuk menceritakan dengan pilu kekejaman dan kedinginan sistem kesehatan negara mereka sendiri di internet, sambil mengarahkan pandangan penuh hormat dan harapan ke arah negara indah di Asia Tenggara itu. Mereka mula faham, Malaysia bukan sahaja sebuah negara yang baik hati yang menderma bantuan semasa krisis, tetapi juga sebuah gergasi yang memiliki jaringan perlindungan kesehatan paling inklusif dan efisien di dunia. Ini bukan lagi sekadar jeritan tidak berdaya seorang dokter Itali. Ini adalah sebuah revolusi senyap yang dicetuskan oleh Malaysia yang melanda dunia perubatan global. Saya melihat mesej sokongan yang tidak henti-henti masuk ke telepon saya. Air mata saya akhirnya tumpah. Saya menoleh ke arah dokter Harith dan Sifu Hamid di sisi saya. Mereka masih berdiri dengan tenang, terus menguruskan data perubatan di tangan mereka, seolah-olah semua kemuliaan yang menggegarkan dunia ini tidak cukup untuk menghentikan kerja mereka menyelamatkan nyawa. Bagi rakyat Malaysia, menyelamatkan nyawa bukan untuk menunjuk-nunjuk di peringkat antara bangsa, tetapi satu kepercayaan dan rutin yang tersemat di dalam jiwa. Tetapi gelombang suara yang besar dari akar umbi seluruh dunia ini akhirnya membuatkan golongan elit barat dan organisasi antarabangsa yang angkuh itu merasa gentar dan takut. Mereka tidak boleh lagi berpura-pura tidak nampak kewujudan Malaysia. Tekanan pendapat umum yang meluap-luap ini akhirnya menggoncang birokrat-birokrat yang duduk di bangunan pejabat tinggi di Geneva. Kuasa di tangan mereka, yang sepatutnya digunakan untuk berkhidmat kepada kesehatan seluruh umat manusia, kini kelihatan begitu pucat dan tidak bermaya. Hanya selepas 3 hari, Menteri-Menteri Kesihatan kumpulan G7 mengeluarkan satu kenyataan bersama secara tergempar. Kenyataan ini bukan lagi seperti kenyataan rasmi yang penuh dengan retorik diplomatik pada masa lalu. Ia terus terang, tegas, dan penuh dengan kompromi terhadap realiti serta penghormatan kepada Malaysia. Kenyataan itu berbunyi, virus tidak mengenal sempadan. Meminggirkan Malaysia daripada sistem kesihatan dunia bukan sahaja tidak adil, tetapi juga merupakan satu kelemahan besar dalam keselamatan kesihatan global. Kami menyokong kuat penyertaan bermakna Malaysia dalam forum dan mesyuarat teknikal Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Itu belum cukup. Seterusnya, seorang pegawai kanan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengadakan sidang akhbar di Washington. Di hadapan media global, dia mengucapkan satu ayat yang membuatkan semua rakyat Malaysia bergenang air mata. Malaysia bukan sahaja rakan kongsi dunia, tetapi teladan dalam kesihatan awam global. Kita mesti belajar dari Malaysia, bagaimana untuk membina sebuah sistem perubatan yang seimbang antara kecekapan, ketelusan, dan hak asasi manusia. Kata-kata ini seperti satu tamparan yang kuat di muka syarikat-syarikat insurans gergasi yang pernah cuba menutup mulut saya. Mereka mengugut saya akan kehilangan nama baik, tetapi kini seluruh dunia bertepuk tangan untuk saya. Lebih tepat lagi, seluruh dunia bertepuk tangan untuk negara kecil yang pernah mereka pandang rendah. Malah ahli parlimen di negara asal saya, Itali, terdesak oleh tekanan rakyat, bersuara lantang di parlimen. Mengapa doktor kita perlu pergi separuh dunia ke Malaysia untuk mencari jawapan? Kerana sistem kita sudah sakit. Kita mesti segera menghantar rombongan peninjau untuk belajar mengenai sistem kesihatan awam Malaysia. Saya melihat tajuk berita yang sentiasa bergulir di televisyen. Penyelamat perubatan barat berada di timur, Malaysia, gergasi yang terlupakan, kesihatan awam, cita-cita tertinggi masyarakat manusia. Saya menoleh ke arah Dr. Harith di sisi saya. Dia masih memakai kot putihnya yang sederhana, sedang tekun melihat data pesakit di tabletnya. Dia seolah-olah tidak peduli dengan keriuhan di luar. Harith, saya memegang bahunya dengan teruja. Kamu nampak tak? G7 telah bersuara, Amerika telah menyatakan pendirian, seluruh dunia sedang bercakap tentang Malaysia. Dr. Harith mengangkat kepala, membetulkan cermin matanya, dan bibirnya mengukir senyuman nipis. Senyuman itu tidak mengandungi kegembiraan yang meluap-luap, hanya sejenis ketenangan selepas melalui pelbagai cabaran. Alessandro, suaranya lembut tetapi sangat bertenaga. Kenyataan-kenyataan itu memang penting.
Tetapi bagi kami, yang paling penting bukanlah pengiktirafan daripada negara-negara besar itu. Dia menunjuk keluar tingkap. Di sana adalah pintu masuk Wad Kecemasan Hospital Kuala Lumpur. Sebuah ambulans dengan lampu berkelip sedang meluru masuk. Petugas kesihatan dengan cekap menolak pengusung keluar. Tiada siapa yang bertanya tentang health insurance pesakit. Tiada siapa yang memeriksa baki akaun banknya. Semua orang hanya mempunyai satu fikiran, selamatkan nyawa. Bagi kami, yang paling penting ialah pesakit yang dibawa masuk itu dapat pulang ke rumah dengan selamat. Mata Dr. Harith bersinar. Kami melakukan semua ini bukan untuk ditunjukkan kepada sesiapa, bukan juga untuk membuktikan apa-apa. Kami hanya berpendapat bahawa membiarkan setiap orang hidup dengan maruah adalah makna kewujudan negara ini. Pada saat itu, saya merasakan satu perasaan malu yang mendalam. Kami orang Barat sentiasa berdebat tentang kelebihan dan kekurangan sistem, sentiasa mengira untung rugi, manakala rakyat Malaysia telah lama melangkaui semua itu. Mereka telah menjadikan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang semula jadi seperti bernafas. Mereka tidak memerlukan pengiktirafan dunia untuk membuktikan kehebatan mereka, kerana mereka sendiri adalah kehebatan itu. Malam itu, saya membuat satu keputusan. Saya memohon kepada pihak hospital untuk melanjutkan program pertukaran saya. Saya tidak mau pergi. Saya mahu tinggal di sini, terus merakamkan setiap keajaiban di negara ini. Saya mahu melihat dengan mata kepala saya sendiri, berapa banyak lagi kejutan yang akan diberikan oleh gergasi yang sering dipandang rendah ini kepada saya. Beberapa minggu selepas saya memutuskan untuk tinggal, jalan-jalan di Kuala Lumpur masih seperti biasa. Tetapi peta perubatan seluruh dunia telah secara senyap-senyap dibentuk semula. Birokrat-birokrat perubatan Barat yang pernah dengan angkuhnya mengugut untuk membatalkan lesen saya, kini beratur dengan rendah diri di Dewan Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Ya, termasuklah negara saya, Itali, serta rombongan peninjau kesihatan rasmi dari Amerika Syarikat, Perancis dan Jerman. Mereka semua telah meletakkan ego negara kuasa besar, datang sendiri ke negara yang namanya pernah mereka enggan sebutkan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini bukan lawatan biasa. Ini adalah satu ziarah dari dunia barat ke sebuah negara di timur. Saya berdiri di belakang bilik taklimat di Hospital Kuala Lumpur, melihat eksekutif-eksekutif perubatan Eropah dan Amerika yang biasanya angkuh itu, kini seperti pelajar sekolah rendah yang baru masuk sekolah. Mereka memegang buku nota. Mata mereka terbeliak kagum melihat paparan sistem perubatan awan dan jaringan data masa nyata, community code wawasan di skrin besar. Dr. Harith dan Sifu Hamid berdiri di atas pentas, berkongsi teknologi dan pengalaman Malaysia tanpa sebarang kerahasiaan. Menghadapi negara-negara yang pernah memandang Malaysia dengan dingin, malah terlibat dalam tekanan politik, mereka tidak menunjukkan sedikit pun ejekan atau keangkuhan. Mereka juga tidak menyimpan dendam kerana ketidakadilan masa lalu. Ini menunjukkan kematangan dan keterbukaan sebuah negara yang benar-benar demokratik. Adakah ini had keupayaan chip semikonduktor terkemuka dan data raya AI Malaysia? Seorang ketua pegawai eksekutif teknologi perubatan dari Washington tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan bertanya. Nada suaranya dipenuhi dengan kekaguman terhadap kekuatan teknologi Malaysia. Tidak, ini bukan hadnya. Sifu Hamid tersenyum, memberikan jawaban yang membuat seluruh dewan senyap. Chip yang berkuasa dan algoritma AI dengan modal yang cukup, mungkin banyak negara besar boleh menghasilkannya. Tetapi yang benar-benar memacu sistem yang sempurna ini bukanlah kod-kod yang dingin. Ia adalah kontrak sosial yang berteraskan semangat muhibbah dan gotong royong. Pandangan Sifu Hamid tenang dan teguh, menyapu setiap wajah orang kenamaan Barat yang hadir. Apabila sistem sesebuah negara menganggap nyawa setiap rakyat biasa sebagai sesuatu yang tidak ternilai, barulah teknologi mempunyai jiwa yang sebenar. Keajaiban Malaysia bukan kerana kami kebetulan memiliki industri teknologi nombor 1 dunia. Ia adalah kerana kami memilih untuk mendedikasikan teknologi terhebat ini tanpa syarat kepada rakyat yang paling bawah, yang paling memerlukan bantuan. Inilah kehangatan yang Malaysia berikan kepada teknologi. Bilik taklimat itu senyap selama 5 saat. Kemudian, ia meletus dengan tepukan gemuruh yang tidak berhenti. Mata golongan elit Barat yang pernah memandang enteng kepada Malaysia itu kini bergenang dengan air mata kekaguman. Malah di kalangan orang ramai, saya ternampak wakil perundangan kumpulan insurans swasta Amerika yang pernah mengugut saya melalui telefon.
Wajahnya merah padam, dan dia menundukkan kepalanya dengan penuh rasa malu. Saya diam-diam keluar dari bilik taklimat, berjalan sendirian ke atas bumbung hospital, menghirup udara segar Kuala Lumpur. 24 tahun kerjaya perubatan, malam-malam yang tidak terkira banyaknya bergelut di bawah sistem kapitalis barat, segala kekeliruan dan kesakitan, semuanya terlerai pada saat ini. Akhirnya saya faham, apa sebenarnya kebenaran tertinggi dalam perubatan yang saya cari sepanjang hayat saya. Malam itu, selepas menghantar pulang rombongan peninjau barat yang terakhir, Kuala Lumpur dilanda hujan renyai. Lampu neon kota membiaskan warnanya dalam kabus, kelihatan sangat lembut, saya dan dokter Harith duduk bersebelahan di sebuah bangku berhampiran Hospital Kuala Lumpur, masing-masing memegang secawan kopi panas yang dibeli dari kedai serbaneka. Udara dipenuhi dengan bau hujan dan petrikor yang bercampur, satu bau yang menenangkan. "Alessandro, kamu rasa mereka sudah belajar?" tanya Dr. Harith perlahan, sambil memandang konvoi kendaraan rombongan yang semakin menjauh. Suaranya tidak mengandungi keangkuhan seorang pemenang, hanya sejenis kebimbangan yang mendalam. Saya menghirup kopi, pahitnya membawa sedikit rasa manis. Mereka bawa pulang beribu-ribu halaman prosedur operasi standar. Mereka bawa pulang struktur kod sumber sistem awan kesehatan. Malah mereka bawa pulang model kolaborasi community kod wawasan kamu. Saya berhenti sejenak, menoleh ke arah doktor muda Malaysia ini. Tetapi Harith, sejujurnya, saya sangat pesimis. Mereka bawa pulang semua perkakasan, tetapi mereka tidak dapat membawa pulang roh sistem ini. Roh? Harith sedikit terkejut. Ya, roh. Saya menunjuk ke sebuah klinik kecil di seberang jalan yang masih terang benderang. Di dalamnya, beberapa orang pesakit sedang menunggu giliran. Wajah mereka tenang, tiada kebimbangan, tiada ketakutan. Charge pendaftaran yang tertera di pintu adalah sangat murah, malah tidak cukup untuk membeli secawan espresso di Itali. Di barat, perubatan dibina atas dasar kontrak dan keuntungan. Syarikat insurans mengira risiko setiap nyawa. Hospital menilai keuntungan setiap pembedahan. Kami memanggil pesakit sebagai pelanggan. Saya tanpa sadar menggenggam cawan kertas di tangan saya, menyebabkannya sedikit kemik. Tetapi di Malaysia, kamu memanggil pesakit sebagai insan. Satu perkataan yang nampaknya mudah, tetapi ia adalah jurang yang dunia barat kami gagal seberangi selama beratus-ratus tahun. Saya memandang mata dokter Harith yang memancarkan ketenangan dan ketabahan khas orang timur. Sistem kesihatan kamu boleh berfungsi bukan kerana chipnya sangat canggih, bukan juga kerana algoritmanya sangat tepat. Ia adalah kerana dalam masyarakat ini, ada satu konsensus moral yang tidak kelihatan tetapi sangat kuat. Itu kerana kamu percaya bahwa kesihatan jiran sebelah adalah kesihatan saya. Nyawa seorang warga emas di kawasan pedalaman adalah sama berharganya dengan nyawa seorang pemimpin negara. Ini adalah semangat kebersamaan yang tersemat jauh di dalam DNA demokrasi kamu. Semangat ini tidak boleh disalin dan ditampal. Dr. Harith terdiam lama. Titisan hujan jatuh di atas kot putihnya, meninggalkan tompokan air. Selepas seketika, barulah dia perlahan-lahan bersuara. Suaranya rendah tetapi sangat teguh. Alessandro, tahukah kamu? Sebenarnya, kami juga pernah melalui zaman gelap. Kami juga pernah melalui zaman di mana orang miskin tidak mampu mendapatkan rawatan. Kerana kami pernah melalui kesakitan itu, maka kami bersumpah, apabila kami mempunyai keupayaan untuk membina sebuah negara yang demokratik, kami tidak akan membiarkan tragedi seperti itu berulang. Dia mengangkat kepala, memandang ke arah menara berkembar Petronas yang diselubungi hujan. Bangunan yang pernah menjadi yang tertinggi di dunia itu kini kelihatan sunyi, tetapi gagah di langit malam. Kami sering dipandang sebelah mata oleh dunia. Di persidangan antara bangsa, kami tidak mempunyai kerusi utama. Di atas peta sesetengah negara, kami mungkin tidak berwarna. Tetapi justru kerana kesunyian itu, kami lebih tahu menghargai antara satu sama lain. Jika dunia tidak datang menyelamatkan kami, maka kami akan selamatkan diri kami sendiri. Dan kami akan lakukannya dengan lebih baik daripada sesiapa pun. Cukup baik sehingga seluruh dunia terpaksa menoleh untuk melihat kami. Kata-kata itu seperti tukul yang menghentam jantung saya. Tiba-tiba saya faham mengapa Malaysia boleh mencipta keajaiban seperti ini. Ini bukan sekadar kemenangan sebuah sistem perubatan. Ini adalah tindak balas yang paling lembut tetapi paling berkuasa dari sebuah bangsa yang telah melalui banyak ketidakadilan namun tetap memilih kebaikan terhadap dunia yang kejam ini.
Mereka membalut teknologi paling canggih dengan belas kasihan yang paling purba. Mereka, di dalam tembok yang dikepung, telah menanam sekuntum bunga hak asasi manusia yang membuat seluruh umat manusia terpesona. Harith, saya berdiri, menarik nafas dalam-dalam menghirup udara Kuala Lumpur selepas hujan. Ujian ini, dunia barat mungkin tidak akan pernah lulus. Tetapi sekurang-kurangnya, kamu telah menunjukkan kepada kami bagaimana rupa jawaban yang sebenar. Hujan berhenti. Awan di kejauhan berarak pergi, mendedahkan bulan purnama. Ia adalah bulan yang sama seperti di Milan atau New York, tetapi di sini, ia seolah-olah menerangi lebih banyak harapan di sudut-sudut yang tersembunyi. Saya mengeluarkan telepon, mendial nomor yang pernah paling saya takuti untuk dijawab, ibu saya. Selama 24 tahun, dia sentiasa berbangga dengan gaji tinggi saya di Amerika. Ini adalah kali pertama saya ingin bercakap dengannya tentang sesuatu selain wang. Mak, ini saya, Alessandro. Lewatnya, kamu baik-baik saja di negara itu. Bila nak balik? Suara ibu kedengaran sedikit bimbang. Saya baik, Mak. Lebih baik dari bila-bila masa pun. Saya melihat petugas kesehatan Malaysia di sekeliling saya yang masih setia di pos mereka. Mata saya bergenang. Saya mungkin perlu tinggal lebih lama lagi. Saya mau habiskan menulis cerita di sini. Saya mahu beritahu Mak, beritahu semua orang di dunia ini, benar-benar ada satu tempat di mana nyawa bukan perniagaan dan hidup bukan satu keistimewaan. Bunyinya macam syurga. Ibu ketawa kecil di hujung talian. Tidak, Mak. Ini bukan syurga. Ini Malaysia. Selepas meletakkan telepon, saya berpaling ke arah Dr. Harith. Kami saling tersenyum. Tidak perlu kata-kata lagi, kerana kami berdua tahu, kesimpulan terakhir telah tertulis di dalam hati. Esok, saya akan menyiarkan bab terakhir dokumentari saya. Ia akan menjadi penghormatan terakhir saya kepada negara yang agung ini. Bab terakhir dokumentari itu disiarkan pada satu pagi yang sunyi. Tiada suntingan yang gah, tiada musik latar yang sensasi. Hanya saya, Alessandro Ricci, seorang pakar bedah neuro barat yang pernah sombong, bercakap di hadapan kamera dalam satu monolog selama 5 menit. Monolog ini, kemudiannya diterjemahkan secara sukarela ke dalam lebih 50 bahasa di seluruh dunia dan menjadi kuliah wajib pertama bagi pelajar baru di banyak sekolah perubatan terkemuka. Di akhir video, saya perlahan-lahan mengangkat sekeping maikat Malaysia yang biasa di hadapan kamera. Saya memberitahu seluruh dunia, di sebalik kad chip plastik yang kelihatan biasa ini, terkandung cita-cita paling murni dan paling sukar dicapai dalam sejarah peradaban manusia. Masyarakat Barat kami sentiasa beranggapan bahwa memiliki kapal pengangkut pesawat terbesar, hospital swasta paling mewah, dan ubat paten paling mahal adalah lambang kekuatan sebuah negara. Kami secara kasar meringkaskan demokrasi sebagai sekeping kertas undi di dalam peti undi sambil membiarkan ketamakan modal berpesta di atas kesakitan dan darah pesakit. Tetapi Malaysia, sebuah negara di Asia Tenggara yang namanya sering sengaja dipadamkan dari peta oleh kuasa-kuasa besar, negara yang suaranya sering dipinggirkan oleh pertubuhan kesihatan sedunia, telah memberikan kita satu tamparan yang paling kuat dan paling mendalam. Mereka tidak menggunakan chip semikonduktor dan kecerdasan buatan awan yang mengagumkan dunia untuk mencipta raksasa komersial perubatan yang memerah setiap sen terakhir orang miskin. Sebaliknya, kumpulan penggodam sivil. Mereka yang senyap-senyap mengetuk papan kekunci pada pukul 4 pagi. Para petugas kesihatan mereka yang melayan pesakit seperti keluarga sendiri, telah menggabungkan teknologi terhebat dengan empati yang paling purba secara sempurna, menenun satu jaring perlindungan gergasi yang menyambut semua orang. Nama jaring perlindungan ini ialah tidak akan membiarkan sesiapa pun ketinggalan. Teknologi perubatan Malaysia sememangnya canggih tiada tandingan. Tetapi yang benar-benar membuat seluruh dunia barat terkejut, malah merasa rendah diri, bukanlah mesin-mesin dingin dan data raya itu. Sebaliknya, ia adalah bagaimana mereka telah melembagakan belas kasihan secara hitam putih menjadi asas mutlak operasi sesebuah negara. Mereka telah membuktikan kepada seluruh umat manusia selama berpuluh-puluh tahun satu kebenaran yang kukuh. Sebuah masyarakat yang benar-benar bebas, demokratik, dan agung, sama sekali bukanlah sebuah masyarakat yang membiarkan rakyatnya mengisytiharkan muflis hanya kerana mahu terus hidup. Ketika negara-negara besar di Barat masih bertengkar di parlimen mengenai bajet rang undang-undang kesihatan, ketika syarikat-syarikat insurans gergasi
masih mencari kelemahan undang-undang untuk menolak tuntutan. Malaysia telah secara senyap-senyap menyembuhkan lebih 33 juta rakyat di tanah airnya dengan sistem mereka yang penuh dengan sentuhan kemanusiaan. Mereka bukan sahaja menyelamatkan rakyat mereka sendiri. Mereka lebih seperti sebuah rumah api yang menyala sendirian dalam kegelapan politik, menggunakan cahayanya yang paling hangat dan paling inklusif untuk menyinari dengan kejam nurani sistem kesehatan global yang penuh dengan kepincangan. Kewujudan negara ini dengan sendirinya adalah penghakiman yang paling keras dan juga penyelamatan yang paling lembut terhadap sistem-sistem yang dingin di seluruh dunia. Saya mematikan kamera, berjalan keluar dari pintu utama Hospital Kuala Lumpur. Cahaya fajar Kuala Lumpur menyinari kot putih saya, membawa sedikit kehangatan. Orang ramai di jalanan memulakan hari mereka yang biasa, tetapi penuh dengan marwah. Saya tahu negara saya, Itali, dan negara-negara kuasa barat yang pernah angkuh itu, telah mula menundukkan kepala mereka yang sombong untuk belajar dengan rendah diri dari negara ini. Malaysia mungkin masih bergelut di persada diplomasi antara bangsa, tetapi dalam usaha tertinggi manusia untuk mencapai maruah kehidupan, mereka, tanpa dapat dipertikaikan lagi, telah berdiri di puncak dunia. Ini adalah sebuah cerita tentang keajaiban, dan keajaiban ini bukan milik Tuhan, ia hanya milik Malaysia.